wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mengingkari dengan ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat, setiap kali nadijat. Masya Allah. Nadijat ni kalau ikutkan bahasanya telah empuk, telah masak, telah empuk. Ataupun kat sini banyak kita tafsir terjemah telah hangus kulit-kulit mereka. Auzubillah. Badalnahu, kami gantikan ia juludan ghairaha, dengan kulit-kulit yang lain. Liyadhuqul adab, supaya mereka merasai azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha hikmah. Okay. Sesungguhnya orang dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang alladzina kafaru bi ayatina, yang mengkafiri ayat-ayat kami ataupun mengingkari. Kafir itu artinya ialah mengingkari pada asalnya. Jadi orang kafir asalnya orang yang mengingkari. Mengingkari apa? Ayatina. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari ayat Al-Quran, maka hukumnya adalah kafir. Orang-orang yang bukan Islam, tidak termasuk dalam agama Islam, yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran, juga mengingkari sabda-sabdaan Nabi SAW, kerana segala yang disampaikan oleh Nabi SAW itu juga adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana setiap sabdaan Nabi SAW itu bukanlah daripada hawa nafsu baginda, tetapi semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengingkari sabdaan Nabi SAW, ajaran Nabi SAW itu juga dimasukkan ke dalam kategori mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akan terjadi? Saufa nuslihim. Saufa akan nuslihim, kami masukkan mereka. Akan kami masukkan mereka. Kami di sini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita telah tahu bahawasanya Allah bangsa Arab ataupun bahasa Arab, apabila seorang yang agung, seorang yang hebat, dia tak akan bercakap saya, dia akan bercakap kami. Tetapi bagi pihak seorang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tapi Allah menggunakan kami. Kenapa? Kerana itu memang gaya bahasa Arab. Seperti pembesar-pembesar Arab, orang-orang yang besar-besar dalam bangsa Arab, sampai sekarang masih adatnya apabila bercakap menggunakan kata ganti nama kami. Tidak menggunakan saya, tapi menggunakan kami. Macam itu. Kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Naran, ke dalam api neraka. Kullama nadijat, setiap kali empuk, Masya Allah, kulit mereka. Nadijat ni kalau ikutkan empuk. Kalau kita rebus daging tu dah empuk, dah lembut, dipanggil nadijat. Masya Allah. Ataupun buah itu kalau dah ranum masak, kalau pisang tu dah warna kuning, emas dah, kita panggil nadijah al-maus, telah masaklah buah pisang itu. Ataupun apa-apa jenis buah lah yang dah memang masak, dah bersedia untuk dimakan, dipanggil nadijah. Masya Allah. Jadi di sini ayat yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menceritakan bahawasanya Allah akan masukkan ahli neraka itu ke dalam neraka setiap kali empuk, ataupun banyak diterjemahkan hangus. Setiap kali hangus kulit-kulit mereka, julud jamak kepada kulit, mufradnya jildun, julud. Setiap kali kulit-kulit mereka, maksudnya bukan kulit tangan saja, bukannya kulit kaki saja, bukannya kulit muka saja, bukannya badan sahaja, bukan depan, bukan belakang saja, tetapi habis satu jasad hangus. Semuanya satu jasad akan hangus, dibakar oleh api neraka. Badalnahum juludan ghairaha, akan kami gantikan dengan kulit yang lain. InsyaAllah. Apabila setiap kali hangus kulit ahli neraka, akan diganti dengan kulit yang lain.
Allah akan beri kulit yang lain. Kerana kita akan cerita sebentar lagi. Untuk apa tujuan Allah ganti itu? Ailah. Apakah tujuan Allah menggantikan kulit yang lain? Liyadhuqul azab, supaya mereka merasai azab kesakitan itu. Allah Akbar. Supaya mereka merasai azab kesakitan itu. Innallaha kana azizan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa. Allah Ta'ala itu maha perkasa. Tidak ada yang dapat menggugat kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mencabar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mencabar kekuasaan Allah Ta'ala di dunia ini dengan dia mengingkari segala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengingkari semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah mencabar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini balasannya di akhirat nanti. Balasan kerana mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pun kalau ikut undang-undang negara, kalau seseorang itu melanggar perintah ketua, maka hukumannya adalah maka dianggap besar kesalahannya. Dan semakin besar ketua tersebut, kalau dilanggar perintahnya, makin besar kesalahan tersebut. Kalau dilanggar perintah Raja Agung contohnya, lagi besar kesalahannya. Maka hari ini yang tidak mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah melanggar perintah Allah. Masya Allah. Suatu kata ulama, jangan kita lihat setiap maksiat itu kecil, tapi lihat siapa yang kita langgar perintahnya. Kalau kita lihat siapa yang kita langgar perintahnya, maka kita akan rasakan apa maksiat pun kecil. Sebab jangan kita tengok perintah tu kecil, tengok perintah tu datang dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan keturunan kita, yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan semua dunia ini. Masya Allah, Rabbul Alamin. Innallaha kana azizan hakima, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim maksudnya hikmah, mempunyai bijaksana. Mempunyai bijaksana. Wa qala Rabi' bin Anas, berkata Rabi' bin Anas, maktub fil kitabil awal, telah tercatat di dalam kitab-kitab yang pertama dahulu, bahawasanya jilda ahadihim, kulit ahli neraka itu tebalnya 40 dira'an, 40 hasta. Masya Allah, kulit 40 hasta. Satu hasta, kan? Satu hasta. Kalau 40 hasta, tinggi pokok kelapa agaknya. Tinggi pokok kelapa tu tebal kulitnya sahaja. Wasinnuhu 90 dira'an. Ini berkata Rabi' bin Anas, termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab yang apa ni, yang berada pada orang-orang ahli kitab contohnya, kitab-kitab. Maka banyak perkara-perkara yang terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu masih dapat kita pegang, yang selagi tak berlawanan dengan syariat Islam, yang tak berkaitan dengan hukum halal haram, macam itu. Wasinu 90 dira'an, dan giginya 90 hasta. Kita rasa, bayangkan macam mana satu orang kulitnya 40 hasta, giginya 90 hasta, dan perutnya lawudi'a fi jabal lawasi'ahu. Kalau kita letak gunung pun atas perutnya, nescaya muat untuk letakkan gunung di atas perut ahli neraka. Fa idza akalat an-naru juludahum budilu juludan ghaluha. Apabila api neraka telah memakan kulit mereka, maka mereka akan diberi kulit yang baru. Masya-Allah, itu sekali. Kerana apa? Ya, kerana liyadhuqul adab. Memang ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu apa? Gigi salah seorang ahli neraka itu seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud, giginya sahaja. Masya-Allah. Supaya apa? Semakin besar badan dia, makin banyak ruang untuk dibakar. Makin besar badan dia, makin banyak ruang untuk diazab. Makin besar jasad dia, makin banyak ruang untuk diseksa. Masya Allah. Hari ini kat dunia ni, orang telah buat macam-macam jenis seksaan. Kalau kita tengok kat dunia ni, sejarah dunia ni, macam-macam jenis seksaan orang dah buat. Nak kalau pasukan perang, tentera dapat musuh dia, seksa musuh dia, nakkan maklumat rahsia. Contohnya
Ataupun macam itulah, banyak hari ni macam-macam jenis siksaan. Ada yang cabut kuku lah, ada yang dia toreh kulitnya, pegah limau, ada yang macam-macam, dia bakar orang tu, dia potong anggota satu persatu. Kat dunia ni kejam banyak. Tetapi sekejam macam mana pun diorang tak dapat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu Maha perkasa, kerana azizan hakimah, lagi maha bijaksana. Masya-Allah. Kat dunia ni macam mana hebat kalau dia seksa, dia tak dapat nak besarkan badan orang tu supaya nak bakar kan, nak dia tak boleh. Yang gitu. Masya-Allah. Macam mana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kan, dulu dia diseksa, dicemeti sampai letih tuan dia. Kemudian dia letak atas, dibuka baju dia, letak atas padang pasir yang panas, diletak 4 baju yang besar atas badan dia. Tuan dia rasa itulah azab siksaan yang paling hebat dia boleh buat. Khabbab bin Al-Arad, dibuka apinya, diseret di atas bara api sampai hangus, melecur, masak belakang badan dia sampai keluar nanah dan darah belakang badan dia, sampai padamkan bara api itu. Tuan dia rasa itulah azab yang paling hebat dia boleh buat. Tapi tak ada siapa-siapa boleh halang, boleh menandingi azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi. Wa qad warada fil hadis ma huwa ablagh min hadha, dan sesungguhnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut lebih dahsyat daripada ini. Al-Imam Ahmad berkata, telah menceritakan Waqi', telah menceritakan Abu Yahya At-Tawil daripada Abu Yahya Al-Qattan, daripada Mujahid Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ahli neraka yu'azzam, akan dibesarkan, yu'azzamu ahlun nar fi nar, ahli neraka itu akan dibesarkan jasadnya dalam neraka, hatta inna ma baina syahmatai udhli ahadihim, sehingga kan jarak di antara cuping telinga salah seorang adalah, maka ia pun mengulangkannya. Wa kana 'indahu Mu'adz bin Jabal, dan di sisi Sayyidina Umar terdapat Mu'adz bin Jabal, maka berkata Sayyidina Mu'adz, indi tafsiruha, aku tahu tafsir ayat ini. Tubadalu fi sa'atin mi'ata marrah, kulit ahli neraka itu akan ditukar setiap 1 jam sebanyak 100 kali. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah, seperti itulah yang aku dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat dibaca ayat ini, Sayyidina Umar terdengar. Sayyidina Umar kata, ulang sekali lagi ayat ini. Maka dia pun ulang. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal menyambut, dia kata, aku tahu ni tafsir ayat ni. Ahli neraka ni setiap 1 jam akan ditukar, dan bakar, kulit dah hangus, ganti lagi, bakar lagi, hangus lagi, ganti lagi, bakar lagi, hangus lagi, ganti lagi, sampai 70 kali dalam 1 jam. Kata Sayyidina Umar, macam itulah yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 kali, 100 kali dalam 1 jam. Kata Sayyidina Umar, macam itulah aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hasan, ta'kuluhum an-nar kulla yawmin 70,000 marrah. Berkata Hasan, salah seorang ulama tafsir juga mengatakan bahawasanya setiap hari kulit ahli neraka itu akan dibakar dan hangus dan akan diganti sebanyak 70,000, 70,000 kali. 70,000 kali sehari. Allah Akbar. Satu hari di akhirat bersamaan 1,000 di dunia, 1,000 tahun kat dunia. Subhanallah. Qila lahum fakullama akalathum, dan setiap kali hangus kulit itu dimakan oleh api neraka, qila lahum udu, akan dikatakan kulit itu kembalilah, maka kembalilah kulit itu seperti asalnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma baina mankibai al-kafir, di antara jarak di antara 2 bahu orang kafir itu perjalanan selama 3 hari. Lirraqib al-musri, bagi ar-raqib al-musri, orang yang menunggang laju. Ini semua daripada Abu Hurairah, daripada ini semua tadi mengatakan 100 tahun, tapi semua nak menggambarkan begitu besar sekali. Kesimpulan ini kita dapat, ahli neraka ini akan dibesarkan jasadnya terlalu besar, macam itu. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jursul kafir atau nabul kafir, gigi hadapan orang kafir itu ataupun gigi tarik orang kafir itu mithlu Uhud, seperti gunung Uhud dalam api neraka. Wa ghilatu jildihi masiratu 3 ayyam, dan ketebalan kulitnya perjalanan 3 hari. Lagi panjang. Masya-Allah. 3 hari tebalnya kulit dia. Tapi
Yang tebal macam itu pun dibakar satu hari boleh hangus 100 kali. 1 jam boleh hangus 100 kali. Satu hari dibakar boleh hangus 70,000 kali. Allah Akbar. Ini semuanya gambaran. Gambaran ini kalau kita bayangkan, sebenarnya neraka tu lebih dahsyat lagi daripada benda tu yang kita bayangkan. Dia macam syurga lah. Dalam syurga ada apa? Mala ayun ra'at. Ada benda yang tak pernah dilihat oleh pandangan mata. Mala udhun sami'at. Benda yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khadra ala qalbi bashar. Dan perkara yang tak pernah terlintas dalam fikiran manusia dalam syurga. Kalau kita bayangkan macam hebat syurga tu, dia lebih hebat lagi daripada apa yang kita bayangkan. Macam tu juga neraka. Kalau kita bayangkan besarnya macam mana gigi besar kan, sebenarnya dia lebih dahsyat lagi daripada apa yang kita bayangkan. Dalam neraka pun macam itu. Azab yang tak pernah didengar oleh telinga manusia, yang jeritan yang tak pernah kita dengar, auzubillah. Pemandangan yang tak pernah kita lihat, begitu dahsyat. Dan perkara yang tak pernah terlintas langsung dalam fikiran manusia. Kita bayangkan macam mana pun lebih dahsyat lagi daripada itu. Allah Akbar. Auzubillah. Okey. Itu ayat 56 dan ayat 57. Sikit je lagi. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan kami masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam bagi mereka di dalamnya terdapat pasangan-pasangan yang suci, dan kami akan masukkan kepada mereka dalam lindungan-lindungan yang teduh. Memang menjadi kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, apabila menyebut tentang azab neraka, Allah akan sebut juga tentang nikmatnya ahli syurga. Masya-Allah. Untuk apa ni? Sebab itulah ulama kata kita kena ada dua perkara. Kita kena ada rasa ar-raja wal khauf. Kita kena ada rasa takut pun kena ada terhadap azab Allah, dan kita kena ada rasa pengharapan pun kepada balasan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dua perkara ini kita akan selamat. Barang siapa yang dia takut aja, takut langsung, dia tak ada harapan, tak ada rasa semangat nak dapatkan syurga, rasa tak ada semangat, tak ada rasa langsung, tak ada harapan nak dapatkan keampunan Allah, ini bahaya. Dan orang yang terlalu berharap sangat pun bahaya juga. Terlalu rasa dia ni dah boleh masuk syurga dah, terlalu rasa dia ni dah lengkap, dah sangat layak dah untuk selamat daripada azab neraka, memang takkan masuklah dalam api neraka. Ini pun sangat-sangat bahaya. Jadi yang sangat selamat sekali ialah pertengahan, iaitu kita kena ada ar-raja wal khauf. Kita kena ada rasa takut, dan dalam masa yang sama kita ada rasa pengharapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam mereka dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sungai-sungai yang mengalir jami' fijajihah. Jadi setiap lorong-lorong syurga itu terdapat sungai. Wa mahaliha, setiap tempat. Wa arja'iha, setiap penjuru dalam syurga itu ada sungai. Haitsu sya'u wa aina aradu. Dan sungai-sungai dalam syurga akan mengalir seperti mana yang dikehendaki oleh penghuni syurga. Masya Allah. Kalau penghuni syurga rasa nak sungai ni mengalir kat depan dia, sungai tu boleh mengalir kat depan dia. Rasa nak mengalir kat tepi dia, mengalir kat tepi. Rasa nak belakang-belakang, bahkan boleh naik atas pun boleh. Rasa nak sungai tu mengalir naik atas, boleh mengalir naik atas. Nak sungai tu mengalir turun ke bawah, boleh mengalir turun ke bawah. Macam mana tu Ustaz? Tak dapat kita bayangkan. Kerana sebut dah tadi, syurga itu mala ainul ra'at, perkara yang tak pernah kita lihat. Mala udhun sami'at, perkara yang tak pernah kita dengar. Mala khatara ala qalbi bashar, perkara yang tak pernah kita lintaskan dalam hati kita. Kita fikirlah macam mana hebat pun, mesti syurga tu lebih hebat lagi daripada apa yang kita bayangkan. Begitu. Dan lahum fiha azwajun mutahharah. Dalam syurga itu mereka, para penghuni syurga akan mendapat pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang suci daripada haid dan nifas dan segala kotoran. Wal akhlaq ar-radilah, pasangan yang suci daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wasifat an-naqisah, dan suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Begitu.
Ini semua pendapat Ibnu Abbas, pendapat Atha, Hasan, Dhahak, Nakhai, Abu Saleh, Atiyah dan Suddi. Semuanya ulama tafsir. Wakala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, suci daripada buang air besar dan air kecil juga. Bahkan daripada an-nukham, daripada hingus pun, wal fuzaq, daripada kahak pun. Begitu sekali. Dan berkata Imam Qatadah, suci daripada al-ma'athim, suci daripada dosa-dosa. InsyaAllah. Kesimpulannya, penghuni syurga itu semuanya adalah dalam keadaan suci. Sama ada baik lelakinya ataupun wanitanya, semuanya dalam keadaan suci. Dalam dunia ini kalau kita tak mandi satu hari pun dah cukup lah. Kalau kita tak mandi satu hari pun tak cukup untuk mengeluarkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Subhanallah. Sebab itulah hari ini orang kata sepatutnya kita perlu berfikir, mengapa kita perlu takabur. Kita yang asalnya adalah daripada air yang hina, kemudian akan menjadi bangkai yang busuk, dan di antara kedua-duanya kita adalah penanggung najis. Itu sahaja diri kita. Mengapa perlu kita takabur? Mengapa perlu kita rasa hebat di dunia ini? Tetapi dalam syurga nanti tempat yang suci, masya-Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la syajaratun, terdapat satu pokok dalam syurga, yasirur raqib fi dhilliha mi'ata 'am, yang mana kalau seorang yang menunggang berjalan di bawah lindungan, di bawah bayangan pokok ini mengambil masa mi'ata 'am, 100 tahun. La yaqta'uha, pun tak habis lagi nak lepas bayang-bayang pokok ini. Syajaratul khuldi, dan dinamakan syajaratul khuldi, pokok pohon yang kekal. Masya-Allah. Begitu. Setiap kali kita baca dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, kita perlu rasa takut, kita perlu minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita setiap kali kita baca ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah, tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada rasa pengharapan, berharap dan minta syurga itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan barang siapa yang berdoa minta berlindung daripada neraka itu sebanyak 7 kali, sebanyak 3 kali, maka Allah neraka itu sendiri akan berdoa, ya Allah selamatkanlah dia daripada aku. Macam itu, insya-Allah. Dan barang siapa yang minta masuk syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, minta nak masuk syurga itu sebanyak 3 kali, syurga itu sendiri akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam aku. Macam itu sekali. Dan disunatkan juga kita baca selepas solat subuh dan solat maghrib, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Mengikut bilangan neraka itu sendiri. Nanti banyak betul-betul neraka itu semua yang akan berdoa, ya Allah lindungkanlah dia daripada aku, selamatkanlah dia daripada aku. Macam itu. Terutama sekali kita sekarang ini berada dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, hari-hari yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini afdal ayyamid dunya, hari-hari yang paling afdal di dalam dunia ini, masya-Allah. Yang mana sangat dianjurkan untuk kita fisabilillah, tidak jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, adakah lebih lagi daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, ya, tidak lebih lagi daripada jihad fisabilillah, melainkan seorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya dan dia tidak pulang lagi. Maksudnya setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, fadilatnya lebih besar daripada jihad fisabilillah itu sendiri. Subhanallah. Lebih besar daripada jihad fisabilillah itu sendiri. Sangat besar. Jadi inilah musim-musim ibadat yang datang kepada kita, yang perlu kita pinam yang kita kata apa? Kita menggunakan peluangnya, menggunakannya sebaik mungkin, kerana kita tak tahu, mungkin ini peluang kita yang terakhir. Allahu a'lam. Yang pentingnya kita gunakan sebaik mungkin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita di antara orang yang mendapat taufik dan hidayah
yang beramal dengan segala perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita digolongkan di dalam doa-doa para haji, jemaah para haji, agar kita juga termasuk di dalam doa-doa mereka. Dan sekali lagi kita berdoa agar Allah memudahkan segala urusan mereka, tunaikan segala hajat mereka, mereka pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur, dengan semua hajat yang telah tercapai dengan selamat dan sejahtera. Wallahu a'lam.